Assalamualaikum, salam sejahtera bersiaran untuk Malaysia petang ini edisi 6 Ogos 2021 bersama dengan saya Ifan Faruqi dan rakan penyampai. Dan saya Helena Pallavi, apa khabar anda semua di rumah? Pastikan anda dalam keadaan yang tenang. Kalau anda rasa tertekan dan sebagainya, luahkan perasaan anda kepada orang yang boleh anda percayai. Kali ini kita nak cerita tentang Olimpik wanita dan sukan. Kalau tengok banyak penyertaan wanita zaman sekarang, namun mungkin kita ada kekurangan jurulatih ataupun coach di kalangan wanita. Mungkin Ifan nak kenalkan tetamu kita? Ya, saya kenalkan Puan Wan Nur Rafzan Wan Mahadi, Pengarah Akademi Kejuaraan Kebangsaan Institut Sukan Negara. Selamat datang ke Malaysia petang ini, Puan. Selamat datang. Assalamualaikum semua. Selamat petang. Ya, Puan, tadi Halina dah sebut atlet ramai. Kalau itu angka untuk Olimpik Tokyo 2020 saja 49% daripada 11,000 atlet adalah di kalangan wanita. Tapi pada pandangan Puan, adakah itu satu kejayaan besar sebab hampir 50% ataupun sepatutnya dia kena ada angka yang lebih tinggi daripada lelaki? Okey, kalau kita ikutkan penlibatan wanita dalam sukan atau women in sports di peringkat antarabangsa, berlaku peningkatan daripada kejohanan di London satu ketika dulu hanya melibatkan 44.2% dan meningkat kepada 45% di Rio, dan sekarang dah meningkat lagi kepada 49%. So di sini adalah perkara yang bagus yang kita tengok dari segi gender equality, okay, pada both gender, lelaki ataupun wanita. Itu adalah sesuatu yang membanggakan, dan sini menolak kenyataan-kenyataan sebelum ni mengenai gender diskriminasi yang berlaku di peringkat antarabangsa. Dan ini salah satu pencapaian yang baik di mana United Nations sendiri ada highlight mengenai generation equality inisiatif yang berlaku dalam women in sports dan dalam sukan itu sendiri. Okey, Puan, itu kalau kita lihat daripada segi secara global, bagaimana pula dengan Malaysia? Berapa jumlah tenaga pengajar ataupun jurulatih wanita di Malaysia ini, dan adakah ia cukup, dan apa perancangan kita untuk tambah sekiranya kita tak cukup? Alright, memang saya tak dapat nafikan dari segi penlibatan wanita sebagai jurulatih prestasi tinggi. Of course kita ada dalam sukan ni, kita ada dua kategori lah, satu sukan massa, satu sukan kompetitif. So untuk sukan prestasi tinggi ni kita dapati kita masih di bawah percentage yang saya rasa perlu dipertingkatkan. Sekarang ni less than 10%, but dengan adanya inisiatif-inisiatif yang diwujudkan melalui Akademi Kejurulatihan Kebangsaan Institut Sukan Negara, kita harap dapat membantu untuk meramaikan lagi jumlah. Contohnya pendekatan yang kita guna pakai adalah kita encourage bekas-bekas atlet kebangsaan untuk to be a part, sebab feel orang jadi atlet ni dia lain bila jadi coach, sebab dia dah lalui the experiences semasa mereka bertanding satu ketika dulu. So itu antara inisiatif, dan of course kita tidak menidakkan hak jurulatih-jurulatih ataupun mereka di luar sana yang looking forward untuk jadi jurulatih walaupun mereka bukan daripada kalangan atlet nasional maupun atlet negeri. Ya, Puan, kita pasti nak menekankan di sini, ini bukan soal coach tu lelaki ke perempuan, ini soal untuk membantu prestasi, meningkatkan prestasi atlet-atlet kita. Jadi mungkin Puan boleh jelaskan bagaimana dengan adanya jurulatih wanita boleh membantu meningkatkan prestasi atlet. Alright, kalau kita tengok pelibatan wanita dalam sukan di Malaysia, kita tak dapat kita tak dapat nafikan. Kita ada Datuk Nicole and David, kita ada Charlene Zulkifli, in fact legendary kita Datuk Marina Chin, Datuk Mumtaz, Datuk Zaitun Osman. So memang kita dah ada ramai. Tinggal lagi pelibatan jurulatih wanita amat diperlukan pada era ini, dan in fact ia berlaku pada sebelum ini kerana elemen-elemen pemahaman ataupun memahami atlet wanita dengan lebih lagi ni lebih sebenarnya bergantung ataupun ke arah jurulatih-jurulatih wanita. Contohnya kita cuba nak elakkan daripada berlakunya discrimination contohnya, dan biasanya jadi jurulatih ni dia macam buddy, tahu tak? Buddy. It look like
you adalah good friend dengan your athlete. So of course bila kita melihat dari segi culture kita, dari segi keagamaan kita tidak menolak berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini. Namun saya percaya benda itu tidak berlaku, tapi why don't kita elakkan. But pada masa yang sama dari segi fiziologi badan wanita dan juga dari segi mental toughness ataupun mental preparation atlet wanita ni, sebenarnya jurulatih wanita lebih memahami. Again, saya tidak menidakkan hak jurulatih lelaki sebab perlu adanya gender mainstreaming di sini, berlakunya equality, because kita akan lebih memahami dari segi culture, dari segi of course tadi sebelum kita bersiaran kita ada bercakap mengenai kenapa jurulatih gimnastik kita tetap perlu ada coach lelaki. Of course masa mereka melakukan aktiviti-aktiviti yang sedikit melibatkan risiko, jurulatih lelaki mampu dari segi strength yang ada pada lelaki. Kita tidak menidakkan perkara itu, tapi balik kita perlu tingkatkan pelibatan jurulatih wanita supaya jurulatih wanita ni diberi satu approach ataupun satu task yang sama level dengan jurulatih lelaki. Tinggal lagi kita perlu add value lagi kepada jurulatih wanita. Masih ada ruang. Dan Puan Afzan, saya kira dengan penlibatan lebih ramai coach ataupun jurulatih wanita, ia akan mengurangkan rasa takut atlet dan juga ibu bapa mereka untuk melibatkan anak mereka dalam sukan. Untuk kalau kita lihat beberapa tahun dahulu kita ada kes serangan seksual dan sebagainya, itu mungkin boleh membantu atlet dan juga keluarga mereka yakin dengan apa yang bakal dilalui anak-anak mereka. Mungkin pandangan Puan Afzan dalam ni. Okey, Halina, kalau nak ikutkan saya setuju dengan pandangan yang you highlightkan sebentar tadi. Jelas kita nampak bahawa chaperon, elemen chaperon yang berlaku dalam sukan tu amat penting. That is why dalam pembelajaran ataupun ilmu, pendedahan ilmu kita beri kepada jurulatih-jurulatih di luar sana, baik lelaki ataupun wanita, kita tidak menyarankan seseorang jurulatih, tambah lagi jurulatih lelaki untuk melaksanakan whatever activity one to one, tanpa pelibatan chaperon di sekeliling. Mungkin juga jurulatih lelaki menjadi antara viktim tuduhan-tuduhan melulu di kalangan atlet wanita, which is kita tak tahu sebab manusia berbeza-beza. Saya bukan menidakkan perkara itu, tetapi pada masa yang sama ini adalah untuk safeguard jurulatih-jurulatih. Saya selalu bagi penerangan-penerangan begini kepada jurulatih supaya jurulatih lebih memahami dari segi sentuhan. Contohnya, kadang-kadang jurulatih lelaki tidak berpandangan yang dia menyentuh yang menyebabkan atlet itu terasa dia di sexual harassment, for example. Tetapi ia berlaku sebaliknya. So pemahaman kita berbeza-beza. Of course dari segi sentuhan and so on, so that is why kita try to avoid. Seingat saya, kalau boleh saya masuk di sini, kerana apa yang kita bincangkan ketika inilah yang menyebabkan Akademi Kejurulatihan Kebangsaan ASN memulakan inisiatif Women Can Coach, dan saya difahamkan September nanti ada lagi program simposium khusus untuk inisiatif ini. Alright, okay. Ditambah dengan apa yang Irfan maklumkan tadi, kita wujudkan satu, kita panggil simposium Women Can Coach, Coaching Science, Fitness and Health and Fitness. So ini tujuan dia, kita akan buat secara virtual dan dengan prihatin yang diberi kepada inisiatif yang diberi daripada Kementerian Belia dan Sukan. Asalnya kita memang charge, tetapi because of kita memandang dari segi masalah-masalah rakyat facing sepanjang COVID, pandemik COVID, so di bawah inisiatif Prihatin Belia dan Sukan, IPBS, the government di bawah Kementerian Belia Sukan bagi FOC untuk mereka berdaftar di luar sana. Tak kira jurulatih itu adalah jurulatih lelaki ataupun jurulatih wanita, berdaftarlah dengan kami melalui wccs2021.isn.gov.my. Di situ daftar segera dan insya-Allah kita ada 28 slot presentation, dan dalam slot presentation kita memfokuskan kepada sports medicine, sports science dan juga coaching science. Dan kita ada 4 presenter dari luar negara, 24 presenter baik dari Institut Sukan Negara sendiri mahupun doktor-doktor yang saya kategori doktor pakar, dan kita akan membincangkan isu-isu hormonal changes, for example, untuk wanita-wanita, bagaimana deal dengan atlet wanita and so on. So itu banyak ilmu yang saya rasa kita boleh gather dengan jumlah 1585 minit
waktu yang telah ditetapkan untuk join in the program, dan I really hope orang di luar sana gunalah this peluang, waktu yang ada dengan waktu yang bukan senang untuk kami gatherkan orang-orang yang berpengalaman tinggi, yang mempunyai kepakaran dalam bidang tertentu yang saya nyatakan tadi. Okey Puan, maknanya dalam simposium itu adakah nanti ada satu segmen ke apa ke yang kita boleh belajar tentang masalah mental dan tekanan menguruskan emosi, sebab kalau kita tengok kan atlet Malaysia, atlet US Simone Biles tu kan mengalami masalah mental dan sebagainya. Itu mungkin antara fokus yang kita boleh fokuskan kan? Yes, ada. Kita ada sport psychology, kita ada sports nutrition, kita ada strength and conditioning, kita ada belajar macam mana nak massage dengan baik. Kita ada buat tapping dengan baik. Kita ada pelbagai, dan hopefully dengan adanya this type of hands-on, walaupun kita tak boleh hands-on because of COVID, tetapi dengan live punya hands-on ni sedikit sebanyak dapat membantu orang di luar sana untuk lebih memahami tentang sukan. Baiklah Puan, sebelum kita nak mengakhiri ni, saya teringat saya hari itu ada baca tentang penerjun-penerjun Cina, kehebatan mereka sejak daripada Olimpik Beijing 2008 itu, diorang buat pelatihan mereka menggunakan teknologi, iaitu penggunaan AI dalam memastikan setiap gerakan yang mereka atur itu sempurna dan sebagainya. Macam mana pula kita nak guna teknologi ni, dah mula guna ke, akan guna ke, bagaimana penggunaan teknologi dalam latihan? Of course, dari segi teknologi dan latihan, kita sendiri memang terdedah lama dengan ilmu-ilmu saintifik. Contohnya kita libatkan Afzal, saya minta maaf tapi mungkin boleh ringkaskan Puan sebab kita sangat kesukaan masa. Silakan. Okay, of course kita gunakan dan kita tidak boleh menidakkan China menggunakan dia punya human resource mereka. Kalau katakan seorang atlet yang ada sekarang ni, sebenarnya dia orang ada 1,000 orang atlet lain lagi yang very talented because of the numbers ataupun nisbah rakyat mereka itu tersendiri. Ya, terima kasih Puan Wan Nur Afzal kerana bersama kita di sesi ini. Baiklah, saya Halina Pahlavi. Saya Fan Faruqi, jumpa lagi.